Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat pengetahuan semua, kita dah habis syllabus Cikgu dah habis dah semua, kita dah belajar habis semua. Cuma kita habis sajalah. Ingat tak ingat tu cerita nombor 15. So sekarang ni cikgu dalam ke arah untuk kita ulang balik. Habis bab yang kita bincang bab lawatan air dengan bab sisa pepejal. Cikgu akan patah balik bab tingkatan 4 untuk kita ulang balik. Okey. Okey, tengok soalan pertama. Buku teks ada? Sementara tengok tulis jawapan, boleh tak kamu isi jawapan dulu? Lepas tu kita bincang sama-sama. Kalau rasa cikgu, malas cikgu. Malas kamu tunggu cikgu bagi. Kalau rasa rajin, buat. Kalau rasa malas, kamu tunggu jawapan cikgu. Okey, boleh? Kalau dah, beritahu cikgu. Lambat. 8, 6. Okey. Uh, eh. Okey, jawapan pertama apa? Jawapan pertama apa? Tak tahu cikgu. Jawapan pertama lah. Pemeluapan. Alisa, ada kamera lah. Kamu tak pakai tudung. Sama-sama. Sementara cikgu tulis apa luapan. Lepas pemeluapan, nombor 2 adalah curahan. Buat Sebab cikgu tak nampak kamu buat ke tak. Sebab sekarang ni bergantung pada kamu lah. Kalau kamu buat, cikgu tak nampak. Kalau kamu buat pun cikgu tak nampak. Yang ketiga adalah penyusupan. Yang keempat adalah larian. Kalau kamu termiss, cikgu, saya tak jumpa buku cikgu. Dalam video cikgu nanti yang akan ada benda ni. Okey, larian. Ini contoh soalan SPM bahagian A. Dia tak susah kalau kamu tahu. Dia akan jadi masalah bila kamu tak tahu. Dia akan buat kejap je. Macam cikgu sebut Reza tu. Dia buat 30 minit sebab dia hafal habis semua. Walaupun dalam masa 30 minit dia boleh buat. Okey. Yang kedua. Jadual menunjukkan pernyataan tentang jenis air untuk diminum. Kita ada 2 jenis air. Iaitu air apa? 2 jenis air. Okey, air yang ditawat dengan air mentah. Okey. Ya ke? Air telah menjadi proses lawatan. Air ditawat lah. Betul lah. Apa yang cerita baik? Atas ni. Oh, kejap ni. Ni penyusupan. Ni. Balik. Dia patut ni kat sini. Buat nombor dia tak betul. Okey. Yalah, okey. Cuba. Okey. Right. Okay, yang ketiga. Nyatakan pernyataan tentang sumber air yang boleh digunakan oleh manusia. Sumber air. Yang pertama, kita ada air. Air yang meresap ke dalam tanah dan keluar balik. Dinamakan air. Apa? Air mata air. Kemudian air sungai dan air tasik mudah tercemar dipanggil air permukaan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah dipanggil air bawah tanah. Kemudian terhasil daripada proses kondensasi dipanggil air hujan. Okey. Dia tak susah kan? Tapi kalau kita tak tahu, memang tak tahulah. Okey. Aliran air yang memasuki loji rawatan air tidak lancar. Terangkan kaedah. Okey, untuk mengatasi masalah ini. Susah cikgu jawapan soalan cikgu. Apa dia tanya Aliran air yang memasuki loji rawatan air tidak lancar. Maksud dia sangkut-sangkut. Apa ada? Apa ada dalam air?
Benda asing dalam air. Ingat benda asing air? Apa dia? Ada 5 benda asing? Okey, bakteria. Kan? Contoh tu ada 5. Itu yang akan menghalang pengaliran air. Okey, apa dia yang pertama? Ada soalan juga tadi. Okay. Yang boleh menghalang, yang pertama confirm lah apa dia? Kalau okey, apa dia? Pepejal terampai. Pepejal terampai. Ini confirm. Kalau banyak, memang aliran air tak lancar. Lagi apa? So, yang 5 tu lah. Mungkin bakteria. Tapi kalau ikut logik dia, bakteria. Ni semua yang benda asing dalam air. Bahan kimia. Lagi? Mineral. Tapi kalau ikut logiknya, benda ni semua tak adalah menyebabkan sampai air tak lancar kan. Okay, lagi? Satu lagi? Fungus. Ni benda asing dalam air. Okey, yang kelima. Okay, berikut adalah penyataan tentang masalah yang dihadapi oleh penduduk mendapat air Sungai Langat. Penduduk merungut tentang bau paip yang tidak menyenangkan, bau busuk. Okay, berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan faktor yang menyebabkan berlakunya masalah itu. Okey, ini proses apa? Kalau kamu tengok buku teks, ada buku teks tak? Buka buku teks. Muka apa? Muka surat dalam proses rawatan air. Iaitu dalam muka surat 130 proses rawatan air 128. Kan? Kita mula dengan penyaringan, kan? Okey, kita mula dengan penyaringan, kemudian kita ada pengudaraan, kita ada pembauran kimia, kita ada pengentalan dan pengumpulan, kita ada pengenapan dan kita ada penapisan. Kamu rasa dalam proses rawatan air ni yang kita ada berapa Ada pemfloridaan dengan pembasmian kuman. Okey, ada 7 saja. Okey, yang pertama penyaringan. Ada tak menyebabkan bau air yang tidak menyenangkan? Penyaringan. Ada tak? Penyaringan apa dia? Penyaringan. Apa maksud penyaringan? Dia tapis lah. Maksud dia tak logik lah, kan? Sebab kalau tak sampah habis semua masuk, kan? Okey, yang kedua, pengudaraan. Ada tak rasanya? Sebab dia hanya bagi air tu ada udara je. Okey, yang ketiga yang boleh menyebabkan bau kalau kita tak buat ialah pembauran kimia. Ini boleh. 1. Lagi, dia minta apa? Minta 3 kan? 2. Ni proses ni semua akan menyebabkan, kalau kita tak buat proses ni, dia akan menyebabkan bau. Iaitu yang kedua, pengentalan dan pengumpulan. Ni pun boleh jadi juga. Yang ketiga, iaitu pengenapan. Dan akhir sekali adalah penapisan. Ini 4 proses yang boleh menyebabkan bau air berbau busuk. Okey? Okey, yang keenam. Ini proses rawatan air. Okey, kamu lihat P dengan Q. Dia kata namakan peringkat proses rawatan air. Okey, daripada penyaring, pengudaraan, dekat P ni kamu rasa apa? Sebelum air itu masuk ke dalam ni. Yang ini, kalau ikut jawapan cikgu, memasang penyaring dan penyaring halus. P. Tak nampak sangatlah pengudaraan. Lepas pengudaraan apa? Pembasmian kimia. Okey, lepas pembauran kimia. Lepas tu pengentalan dan pengumpulan. Baru masuk ke pengenapan. So ni adalah, ada banyak. Ni kat sini maksud dia yang 4 dia tadi lah. Jawapan 4 dia tadi. Yang ni penapisan. Penapisan
Itu maksud dia. Jawapan dia dekat atas ni. Maksud dia pembauran kimia. Satu pembauran kimia. Dia mula-mula. Pojok orang malas. Nanti jumpa. Okey. Dia yang ini pertama adalah Ber Jalan dan pengumpulan ke depan. Tempat dalam video nanti ada jawapan dia. Cikgu akan share. S adalah penapisan. Okey. Alright. Soalan seterusnya. Berikut merupakan pernyataan tentang jenis pengudaraan. Kita ada 4 jenis pengudaraan. Kalau kamu buka muka surat 129. Kan? Kita ada 4 jenis iaitu pengudaraan percik, bertingkat, resapan dengan terjun. Okay, dalam buku teks dia ada benda ni ada tau, dia tanya. Sebab tu kalau katakan AK, macam cikgu sebutlah, kalau kamu tak menghafal, kalau cikgu sendiri kan, cikgu tak baca lagi kan, cikgu tak prepare untuk exam, kamu tanya cikgu, air dialirkan dulang kecil, ni benda apa Pengudaraan apa cikgu pun tak tahu. Kalau cikgu tak menghafal. Okay, sebab tu AK suka tak suka, kamu kena hafal. Ini apa? Dulang bertingkat. Okay. Yang kedua, air disalurkan melalui tangga bertingkat. Betul ke ni? Dulang bertingkat di dulang kecil. Okey, ni adalah air. Ni terjun, penggunaan terjun. Kalau kamu nak buat penggunaan pun boleh. Tak buat pun kalau rasa rajin, tulis penggunaan terjun. Okey, tapi kalau rasa malas nak tulis sebab dia dah kata dah jenis pengudaraan. So tak perlulah kita nak repeat balik tulis pengudaraan. Buat terjun pun boleh. Okey. Yang ketiga adalah percikan. Dia ada jawapan kan? Percik. Yang keempat, resapan. Ni 4 jenis pengudaraan. Resapan. Muhammad ada kan? Yang Ikhwan ni tak ada. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Berikut adalah tentang proses pencucian penapis backwash yang tidak ikut turutan. Okey, nombor 1 mana? Backwash. Okey, angin ni nombor 1. Tak boleh tulis. Sekejap, siapa masuk sekejap ya. Sekejap. Okey, nombor 2. Set. Okey, yang pertama, boleh tak? Kejap. Cikgu ambil cikgu punya pula. So, ni nombor 1. Tak sebut lagi mana bang. Oh, ni nombor 1. Nombor 2 adalah angin diberhentikan selepas 5 minit. Kemudian air dilepaskan dari lapisan pasir. 3. Dan ini adalah kelodak lumpur ditolak keluar penapis. Nombor 4. Okey. Alright, seterusnya 5. Air terawat dibekalkan oleh syarikat bekalan air indah didapati mengandungi kandungan fluorida yang tinggi. Alamak, mana dalam buku teks nyatakan had kandungan fluorida yang dibenarkan? Apa? Dalam buku teks ada kan? Iaitu
0.6 hingga 0.8 mg. mgl. Cikgu pun tak tahu tu. Tak pernah baca habis. Okey. Kalaulah dia keluar, kita tengok ajalah soalan ni. Okey. Kemudian apakah kesan kandungan fluorida yang tinggi? Apa kesan dia? Apa kesan dia? Okey. Masalah tulang dan sendi. Tapi dia elok untuk apa? Tujuan dia untuk apa? Tulang dan sendi. Tujuan dia untuk apa? Fluorida ni. Pemfluoridaan tujuan dia adalah untuk mencegah gigi tu apa? Mencegah kerosakan gigi. Tapi kalau terlalu banyak, dia akan menyebabkan masalah pada tulang. Okey. Nombor 10. Nilai pH air bersih mesti berada pada julat yang dikendaki. Terangkan kesan jika pH tidak berada tahap yang tepat. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, pengetua duk rajin dah ingatkan cikgu-cikgu benda-benda ni tau. Tahu dia ingatkan apa? Dia pesan kat cikgu-cikgu yang mengajar, dia kata tolong ingatkan pelajar jangan banyak menghafal, kena faham sebab dia banyak soalan kebat. Akan contoh macam ni kan. Kalaulah keluar soalan ini, kalau kita tak ada maklumat, memang kita tak boleh nak buat. Sebab tahun kamu memang dia kata banyak soalan kebat yang akan keluar. Dia akan kurang keluar daripada buku teks. So maksud dia kalau siapa yang kaki menghafal, dia tak faham, dia tak explore dekat luar, dia mungkin akan hadapi masalah. Sebab tu kamu untuk SPM tahun depan, kamu get ready. Soalan-soalan yang kamu rasa apa pelik cikgu soalan. Okay? Tapi kamu jangan takut. Kalau semua budak keluar, kata susah, patut kamu kena senyum. Tapi kalau kamu keluar kata susah, yang lain kata senang, kamu masam lah. Sebab bila semua kata susah, biasanya graf akan turun. Okey, pH rendah. Apa kesan kalau pH rendah? Kata pH rendah, belajar sains kan? Kita ada nilai pH 1 sampai 7. Betul? Air neutral, bukan air neutral apa? Air yang tengah-tengah. Air kelip, bukan? Itu kelip yang atas kan? 7. Kan 1 sampai 3 bukan beraksid 1 hingga 3 air beraksid kan? 5 sampai 7 akrilik kan? Yang 4 tu panggil apa? Neutral. Cuba tengok ada neutral. Ada air neutral lah. Okay. So, kesan kalau pH rendah. Apa kesan dia? Kamu rasa? Sebab dia kata nilai pH mesti pada julat yang dikendaki. Terangkan kesan jika nilai pH tidak berada pada tahap yang betul. Kat sini skema dia buat, dia kata 1, kalau pH rendah dia menyebabkan pipe air terhakis. Kenapa? Sebab dia berasid. Okey, itu kalau pH rendah. Kalau pH tinggi, kamu rasa apa kesan dia? pH tinggi. Okey, kalau pH tinggi, kesan dia dia kata di sini menyebabkan mendapan berlaku pada sistem bekalan air. Okey, ni kesan pada nilai pH. Okey, yang ke-11. Nyatakan kesesuaian air bertapis itu untuk digunakan sebagai air minuman. Berikan alasan. Dia kata air berlumpur masuk keluar. Sistem pernafisan. Dia kata nyatakan kesesuaian air itu. Boleh minum ke tidak? Rasa-rasanya. Sebab dia tak label tau. Tapi ni sistem penapis. Macam penapis biasa tu lah. Boleh. Sebab dalam sistem rawatan air, kamu kena ingat, dalam sistem rawatan air, dia ada banyak step kan? Tapi kalau sini, kalau jawapan yang dia bagi pada cikgu skema ni, dia kata tidak sesuai. Kenapa dia kata tidak sesuai? Alasan dia, kamu rasa apa?
Sebab air dia mesti ada dua benda dia buat. Kan? Kalau kamu tengok dalam sistem rawatan air, ada dua benda. Okay, kita ada penyaringan, pengudaraan, pembawaan kimia, pengentalan pengumpulan, penapisan, pengenapan, pembasmian kuman, pemfloridaan. Okay, kenapa dia kata tak sesuai? Alasan dia, satu, apa? Alasan, satu, tiada apa rasanya? Tiada kandungan apa? Florida dalam air. Sebab dia kata dalam tu proses pemfloridaan tak ada. Ini sekadar hanya menapis. Ini hanya sekadar menapis air sahaja tau. Air keluar tu memang jernih, tapi air tersebut, satu, tak ada kandungan Florida. Yang kedua, kamu rasa apa? Apa yang rasa? Rasa-rasanya lah. Dua. Ada bakteria pandai, iaitu masih terdapat, di sini dia panggil mikroorganisma ataupun bakteria boleh lah, di dalam air. Sebab apa ada? Sebab dia tidak membuat proses pembasmian kuman. Sebab tu dia kata sistem air ini tidak sesuai untuk diminum. Tapi air dia bersih. Kita nampak bersih, tapi nak minum dia tak sesuai. Okey, sebab air berlumpur. Air berlumpur, lumpur tu akan ditapis oleh, dalamnya ada batu kerikil, ada arang apa semua kan. Tapi tidak sesuai untuk diminum. Okey, berikut merupakan pernyataan tentang jenis sisa air kumbahan. Air kumbahan ada dua, iaitu satu jenis, ingat, air kumbahan ada dua. Ingat, air kumbahan ada dua, iaitu industri dan domestik. Dengan domestik. Kemudian namakan sistem pembentungan di kawasan itu. Soalan bentuk-bentuk macam ni kan SPM nanti dia banyak keluar. Ni gambar apa ni cikgu? Dia dah bagi tahu dah. Tapak perumahan jenis teras setingkat. Jenis pembentungan apa yang sesuai? Apa yang sesuai? Jenis pembentungan ada dua. Ke ada tiga? Jenis pembentungan. Okey. Tiga. Kamu bantai aja. Jenis pembentungan. Iya ke dua? Ada banyak ke? Bukan ada jenis apa, tangki septik. Lagi apa? Bukan. Ni. Mana dia? Okey, kejap. Air sisa kumbahan domestik dengan industri. Kita ada dua jenis kan? Nampak gambar tu sama ada jenis bersambung. Bersambung Dia kata di sini ada jenis bersambung. Dalam buku teks dia kata, di sini jawapan dia kata sistem pembentungan bersambung. Buka buku teks cari. Mana taman dia kata bersambung? Ya. Bergabung dengan berasingan itu jenis biasanya jenis tu bersambung, bergabung. Bukan? Bergabung. Okey, muka surat 149. Okey, tengok surat 149. Di situ ada kaedah saliran sistem pembentungan. Okey, kita ada dua jenis kaedah. Kaedah berasingan dengan kaedah bergabung. Okey, so ni adalah biasa kawasan perubahan. Dia adalah kaedah bersambung, bergabung. Soal jawapan dia bergabung, salah lah soal. Jawapan dia salah lah. Dia biasa kawasan perumahan. Rumah kamu duduk kat perumahan ke? Kalau kita lihat rumah kita pakai sistem apa? Berasingan, betul? Berasingan apa maksud dia? Apa maksud berasingan? Apa yang asing? Yelah, apa yang asing? Memanglah cikgu tahu lah. Apa yang berasing? Okey. Okey.
Okey. Okey. Lagi? Apa maksud berasingan tu? Betul dah. Kamu jawab separuh. Tak habis separuh lagi. Tangki asing? Tak ada. Bukan. Maksud dia, yang siapa jawab tadi tu, dia baru jawab separuh. Lagi separuh. Tak habis. Okey, maksud dia asing. Kalau air hujan, dia pergi pada loji lawatan air. Air sisa kumbahan, dia dua saluran yang berbeza. Dia tak masuk sekali. Biasa rumah kita kan air hujan, dia akan lepas ke longkang kan. Okey, longkang akan masuk ke sungai. Maksud dia biasanya air tu kita takkan rawat lah. Sebab kalau kita masuk sekali dalam kaedah sistem bergabung, maksud dia kandungan airnya terlalu banyak dan kita rugilah air hujan tu yang bersih tapi kita rawat juga. So kos dia akan meningkat. Maksudnya kawasan perumahan adalah sistem berasingan. Okey, lihat di sini dia kata menunjukkan sebabkan septik mengenai masalah limpahan air. Kenapa berlakunya limpahan air? Ni tandas. Ni kalau kawasan perumahan tak ada Ni kalau macam katakan rumah kamu dekat mana nak bina tangki septik ni? Sesuai di kawasan mana? Tangki septik. Sebab nanti katakanlah dia bagi satu situasi kan. Okay, nyatakan sistem kumbahan yang sesuai. So sama ada tangki septik ataupun air sisa ataupun ada dua jenis. Satu air sisa domestik. Dia ada mana ke yang gambar? Kita ada tangki septik dengan sistem pembetungan bersambung. Okey, ini jenis sistem bersambung. Okay, kita ada dua kita ada tangki septik dengan bersambung, sistem bersambung. Kalau dia tanya soalan, di mana sesuai nak pakai tangki septik ni? Dekat mana sesuai? Dekat mana? Di manakah dekat mana? Kawasan perumahan. Contoh macam atas ni. Yang ni. Betul. Lain? Jawapan lain? Okey, kamu faham tak maksud dia sekarang ni? Kita ada dua jenis. Sistem, kalau kamu tengok buku teks muka surat 149. Sistem pembetungan kita ada dua. Iaitu kita ada sistem tangki septik yang gambar bawah ni. Okey, yang kedua kita ada sistem pembetungan bersambung. Ini namanya sistem pembetungan bersambung yang dibuat di kawasan pembentungan, kawasan-kawasan perumahan ataupun kawasan industri. Okey, kita kawasan perumahan kita tak akan buat tangki septik. Kita akan buat, maksud dia air sisa kumbahan kita akan terus pergi masuk ke loji lawatan air kumbahan. Okey, tapi bila masa kita nak pakai tangki septik ni dekat mana? Sebab kadang-kadang dia bagi situasi tau. Dia bagi gambar, dia kata nyatakan jenis apa sistem pembetungan yang sesuai dibuat. Apa dia rasanya? Dekat mana? Apa keyword kamu nak tahu? Okay, kalau ni tangki septik. Apa dia? Jauh daripada loji. Betul. Kalau rumah kamu duduk kat hutan, kan? Jauh daripada loji. Okay? Dia tak sesuai menggunakan sistem pembetungan bersambung. Sebab kos dia teramat tinggi. So, sesuai pakai tangki septik. Itu. Okay? Yang sekarang ni dia kata air limpahan. Nyatakan punca. Kamu rasa apa sebab? Apa punca air tu keluar? Ni tangki septik ni. Kenapa? Okey, penuh. Sebab penuh. Kenapa penuh? Apalah sumbatnya pula tak ada. Kenapa dia penuh? Tapi ayat janganlah jawab macam tu, Aiman tak panggil indah water. Dia kalau ikut kebiasaannya, okey. Biasa 2 tahun sekali kita akan panggil indah water untuk kosongkan dia.
2 tahun. Kebiasaannya. Tapi kalau dah ada air limpahan keluar, kamu kalau tak cukup 2 tahun pun kamu kena panggil dah water untuk sedut. Sebab air sisa kumbang kita dah banyak. Dia dah penuh dah. So kena panggil. Ni. Okey, nyatakan 2 kaedah sistem limpahan untuk mengalirkan efluent. 2 kaedah. Dia banyak tau. Sebab tu kalau kita kaji buat soalan, kamu boleh ingat. Okey. Ada 2 kaedah. Satu, air ni macam kamu tengok dekat sekolah kan. Dekat tepi tandas tu kan ada tangki septik. Okey. Kalau kamu nampak kadang-kadang kat situ ada pump. Okey. Air tersebut kaedah pelepasan air terus ke mana? Ke dalam longkang. Ini satu kaedah dia. Okay, dia akan lepaskan longkang je. Sebab tu kalau penuh, apa ada dalam longkang kamu? Kalau tangki septik ni penuh, kamu tak panggil dah water untuk sedut, yang keluar akan keluar sekali dengan apa? Dengan najis. Sebab tu kena clear. Tapi biasanya kalau dia tak penuh, dekat atas ni adalah air. Okay, so air akan keluar. Satu, kaedah pelepasan air terus ke dalam longkang. Dalam kuis cikgu tak buat benda ni kan, cikgu tak perasan. Patut kena ada ni. Yang kedua, satu lagi. Satu, nampak lepas air. Yang kedua, tak nampak. Tak nampak lepas ke mana? Kaedah pelepasan air secara apa? Kamu rasa? Yang tu nampak. Tertutup. Apa ya? Tertutup macam apa? Secara resapan di dalam tanah. Maksud dia kamu buat effluent ni, okay, kamu tanam satu pipe ke dalam tanah. So air keluar dia akan masuk dalam tanah. Tapi kebiasaan dia akan menyebabkan berlaku apa? Berlakunya pencemaran tanah. Okey. Tu yang ke-14. Okey, yang ke-15. Berikut ada pernyataan tentang rawatan air sisa kumbahan. Penstabil sisa. Tuliskan urutan 1, 2, 3. Yang mana nombor 1? Aerob dulu ke anaerob dulu? Mana satu dulu? Ataupun mana satu? Nombor 1 adalah buka buku teks apa? Buka apa? Kolam penstabil sisa. Okey. Yang paling atas menguraikan bahan organik anaerob nombor berapa? Anaerob nombor 3. Kan? Anaerob paling bawah. Aerob paling atas. Betul? Dan aerob dengan bakteria anaerob ni adalah fakultatif tu. Ini adalah nombor 2. Okey. Nombor 15. Nombor 16. Berikut adalah penyataan rawatan sisa air kumbahan yang menggunakan lagun berudara. Tengok sebelah. Okey, buku teks surat 157. Dia suruh kamu susun. Nombor 1 apa? Mula-mula, kita kalau melihat gambar dia, kita ada air pengocak kan? Kita ada pengocak. Lepas pengocak, dia pergi mana? Dia pergi pada lagun yang pertama, kemudian ini dipositif untuk mengocak air. Untuk mengekalkan kandungan oksigen. Kemudian, air sisa kumbang akan dialihkan ke lagun kedua. Dia buat apa pula? Bahan organik akan menguraikan. Okey, ni 2. Okey, nombor 3. Bahan organik akan mendap. Dan air sekali, air disalurkan ke dalam sistem saliran. Okey. 17. Macam kita sebutlah, soalan macam ni kan dia banyak akan tanya tu. Terangkan.
Sebab tu kalau kamu tak hafal, memang tengok sajalah jawab soalan tadi Kita terangkan bagaimana proses rawatan air. Sisa kumbahan menggunakan turas, cucur. Ringkasnya dia kata menyebarkan. Betul? Satu dia kata menyebarkan air sekumbahan. Kedua, dia kata menyebarkan air ke mana? Kumbahan ke batu pecah, kerikil dan bahan seramik. Ke sisa kumbahan. Terus cucur, dia kata di sini ke batu pecah. Ke batu pecah, kerikil dan bahan seramik. Dan bahan seramik. Ini bentuk filem. Proses untuk cucur adalah proses rawatan air menyebabkan air sisa kumbahan ke dalam satu media daripada batu pecah, kerikil, bahan seramik dan lain-lain. Itu jawapan dia dalam muka surat 159. 18. Biopepejal. Apa lagi ada? Biopepejal. Teknologi hijau dalam rawatan enap cemar. Kita ada berapa jenis? Kita ada sistem biopepejal lagi. Ingat? Ada 3. Teknologi hijau. Untuk biogas dan satu lagi adalah biofluent. Okey, tu ada 3. So ni yang pertama, enap cemar diletakkan di atas pengering. Dipanggil pengeringan udara. Okey, enap cemar ditekan melalui cakera penuras. Dinamakan penuras tekanan. Penuras tekanan. Kemudian air disingkirkan sehingga 85% dipanggil penuras vacuum. Okey, dan akhir sekali, enap cemar berputar dalam drum pada kelujuran 300 rpm adalah pengemparaan. Okey. Seterusnya, bahagian B. Ni jenis ni yang seronok jawab ni. Okey. Bahagian B. Berapa soalan lagi dapat bahagian B? Ada 1 Ni akan keluar bahagian B andai katalah kalau keluar SPM. Ni jujur, cikgu tanya jujur lah kan. Kalau dah keluar macam ni, kamu rasa kamu boleh jawab tak? Buat masa sekarang lah, Kamu rasa? Rasa boleh jawab tak? Tak boleh kan? Sebab tu macam cikgu sebut AK kan. AK bahagian B terlalu luas tau, cikgu kata. Sebab tu kenapa sekarang ni cikgu banyak fokus pada bahagian A. Sebab kalau kamu dapat bahagian A tu 40 markah, at least kamu dah selamat untuk bahagian B. Bahagian B dapat sikit pun jadilah. Sebab tu kenapa cikgu buat quiz. Kita latih tu soalan bahagian A supaya markah bahagian A memang 40 ke atas. So bahagian B kamu top up sikit je. Sebab kadang-kadang bahagian B, macam cikgu sebut lah, nanti kamu tak cakap tunggu tahun depan. Bila kamu keluar di JKT, kamu akan senyum. Cikgu senang cikgu, mesti skor A. Tapi bila kamu keluar AK, apa cikgu, 1 pun tak kena cikgu. Kalau kena pun tak pernah dengar cikgu soalan cikgu. Itu cikgu akan jadi lali dengar dah. Sebab kamu batch yang keempat juga kan. Kamu batch yang keempat, 3 batch sebelum tu, itulah jawapan dia. Sama dengan macam JKT, keluar senang saja. Tapi JKT macam cikgu sebut, kamu salah sikit, habis. Okay? Lari sikit je, kamu buat rasa macam dah betul, tapi tolak markahnya banyak. Okay. So kita habiskan ni sikit Boleh? 40 minit. Okay. Pertama, sebuah taman perumahan sedang dalam pembinaan. Kumbahan daripada setiap rumah akan dirawat kolam penstabil sisa. Okay. Apa kelebihan kolam penstabil sisa? Dalam buku teks, dia tak ada. Kamu perasan tak? Kalau kamu tengok kolam penstabil sisa, tak ada kan? 156. Okey, 156. Dia tak ada kelebihan dan kebaikan.
Betul, nyatakan kelebihan kolam pesabit sisa. Tak ada kan? So, macam mana kau nak jawab? Tak ada cikgu dalam buku teks. Betul. So, dekat mana kamu dah dengar tak kelebihan dan kelemahan kolam pesabit sisa? Dekat mana? Ingat tak? Rasa-rasanya lah kalau ingat lah. Pernah dengar tak cikgu ajar? Rasa-rasa ada tak? Oh cikgu. Kalau kamu perasan dalam slide cikgu. Okay, dalam slide cikgu ada terangkan tentang kolam pesabit kelemahan dan kekurangan. Dan sudah maksud dia sekejap je Habis kolam pesabit. Okey. Dekat dalam slide cikgu ada apa kelebihan dan kekurangan. Dalam buku teks tak ada. Sebab tu slide ni nanti insya-Allah kalau kamu nak cikgu boleh share lah, tak ada masalah. Okey, kalau kamu lihat di sini dia kata satu, mudah diselenggara. Sebab tidak memerlukan kerja yang mempunyai kemahiran tinggi. Yang kedua, tahap keupayaan mencapai sehingga 90%. Okey, satu lagi. Apa kita nak reka? Sebab dia minta apa? Tak tiga kan? Tak tiga. Masa apa satu lagi? Kalau kamu tak tahulah, kamu nak bantai apa? Kalau rasa tak tahu, apa nak bantai lagi ya? Apa kamu nak bantai? Rasa-rasanya lah. Tahap tak terlalu bahaya. Lain? Tak apalah kau bantai. Kalau cikgu kan, kalau cikgu nak bantai apa? Sebab cikgu tahu dia kat kawasan bandar. Okay, sesuai digunakan di kawasan luar bandar yang mempunyai kos tanah yang biasa melibatkan kos lah. Kan? Kalau nak bawa satu lagi lah. Sebab kadang-kadang benda yang banyak benda kos rendah lah. Sebab dia kolam pesabit sisa dia tak sesuai. Kenapa dia tak sesuai dekat ni dekat bandar? Tahulah dia kata kerana kos tanah yang tinggi. Sebab dia memerlukan kawasan yang luas. Kan? Memerlukan kawasan yang luas. Sebab tu dia tak sesuai dekat bandar. So sebab dia bagi dua, satu lagi nak elakkan dia daripada kita tinggalkan kosong. Sebab dalam kutek ni memang tak ada tau. Okey, kau bantai dah kos rendah kerana sesuai dibina di kawasan luar bandar. Walaupun tak ada. Okey. Ini aku dah 45 minit dah, lama sangat dah. Tak apa, cikgu stop untuk bahagian B ni dulu. Nanti kita sambung besok. Sebab kalau lama-lama sangat nanti dia tak boleh juga. Okey, bahagian B cikgu sambung besok. Boleh? Pukul 8 pagi insya-Allah. Kalau 8 pagi, 7.30 kan? Boleh? Okey, kalau boleh cikgu nak stop, cikgu nak hidup sekejap. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.